Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kita sambung kuliah kita berkenaan dengan boundary layer. Di dalam kuliah ini, kita akan melihat berkenaan dengan takrifan boundary layer dan beberapa rumus utama yang mesti diingat oleh para pelajar. So, diharapkan pelajar dapat memberi tumpuan kepada kuliah ini. So ini saya akan memperkenalkan takrifan berkenaan dengan boundary layer. So inviscid flow is the flow of an inviscid fluid in which the viscosity of the fluid is equal to 0. Though there are limited examples of inviscid fluids known as superfluid, inviscid flow has many applications in fluid dynamics. The Reynolds number of inviscid flow approach infinity as the viscosity approach 0. So di sini apa yang saya ingin terangkan ialah di dalam ideal flow kita sebenarnya pakai ideal inviscid flow. So inviscid flow ini secara generalnya ada orang menerangkan sebagai aliran yang tidak mempunyai viscosity. Okay, so oleh itu sebab di dalam ayat ini dinyata in which the viscosity of the fluid is equal to 0. Cuma saya lebih cenderung untuk mengatakan di dalam inviscid fluid kita mengatakan bahawa the effect of viscosity is equal to 0. Maksudnya viscosity masih lagi wujud, tetapi kita anggapan bahawa geseran ataupun daya lekatan yang dimiliki oleh viscosity itu tidak memberi sebarang efek terhadap aliran. Okey. Kemudian apa yang berlaku sebenarnya? Okey. Sebenarnya kita boleh beranggapan seperti ini. Di dalam kawasan cecair yang berdekatan dengan satu solid objek seperti ini, kita dapati bahawa daya lekatan molekul lebih kuat. Maksudnya daya lekatan molekul untuk melekat pada permukaan adalah lebih kuat. Oleh itu, apa yang akan berlaku? Kita akan dapati bahawa molekul yang ada pada permukaan sesuatu solid objek, maknanya molekul yang berada di sini akan melekat dengan lebih kuat dan menghasilkan satu keadaan yang dinamakan no slip condition. So, saya rasa perkataan no slip condition ini telah diterangkan di dalam fluid mekanik 1. So, no slip condition membawa maksud molekul melekat kuat pada permukaan menyebabkan ia tidak bergerak langsung. Dia tidak slip. Nama pun no slip condition. So, maknanya ia tidak terkucil. Okey. Dia melekat kuat di sini menyebabkan kita beranggapan bahawa had laju molekul yang melekat pada permukaan ini akan sama dengan kosong. So, jadi kita akan tulis U sama dengan kosong. Okey. So, kemudian apa yang berlaku pada molekul yang berada di atasnya? So, kita dapati, awak pun boleh imagine sekiranya kita ada permukaan di sini. Kita ada molekul di sini akan melekat kuat. Tetapi molekul kedua hanya akan melekat pada permukaan molekul di bawahnya dan juga pada permukaan molekul di atasnya. Oleh itu, daya lekatan di sini, daya lekitan di sini maknanya the force between two molecules. So actually weaker compared to forces that acts molecule and solid surface. So maknanya daya molekul ini melekat pada permukaan kuat. Tetapi daya di mana dua molekul ini melekat, kita kata tidak berapa kuat. Oleh itu, dan kemudian kita dapati bahawa kalau kita melihat dalam konteks yang lebih besar, kita dapati bahawa daya lekatan ini ataupun daya lekatan ini reflect kepada pergerakan had laju. So maksudnya untuk molekul ini, oleh kerana daya lekatannya kuat, so ia tidak bergerak. Tetapi daya yang di atas ini oleh kerana daya lekitan dia adalah kurang, oleh itu ia boleh juga bergerak tetapi mungkin perlahan. Dan untuk yang ada di atasnya, ia boleh bergerak dengan certain had laju dan kita dapati bahawa had laju ini akan bergerak semakin semakin laju. Okey,
Sehinggalah kita kata pada satu kedudukan, okey, iaitu di sini, pada satu kedudukan kita dapati bahawa had laju yang bergerak ini, had laju molekul yang bergerak di sini akan sama dengan had laju ketika ia masuk, iaitu uniform flow. Okey. So, jadi setelah ia mencapai had laju ketika ia sama ketika ia masuk, kita dapati bahawa molekul ini tidak lagi akan bertambah. Kerana apa? Kerana ia telah menyamai had laju ketika ia masuk. Ini had laju yang asal. Okay. So, di dalam ini kita dapati bahawa sekiranya kita pisahkan kawasan yang mempunyai velocity profile. Velocity profile maksudnya velocity distribution, perbezaan had laju. Kita dapati bahawa kawasan yang bengkok ini mempunyai perbezaan had laju. Okay, di sini pun kawasan yang melengkung ini mempunyai perbezaan had laju. So, kita dapati bahawa kita seolah-olah boleh melukis satu sempadan. Sempadan di antara kawasan yang mempunyai velocity distribution di sini dan juga di sini. Dengan kawasan yang tidak mempunyai velocity distribution. So, kawasan yang tidak mempunyai velocity distribution ataupun mempunyai kepelbagaian had laju, so kita boleh dapati bahawa anak panahnya adalah berbentuk segi empat. Maksudnya tidak ada berlaku sebarang perubahan. Oleh itu kita kata kita boleh pisahkan ataupun kita boleh nampak bahawa ada dua region, dan kalau kita melukis sempadan di antara dua region itu, kita boleh melukis dengan garisan ini. So, kita boleh melukis dengan garisan ini. Oleh itu, kita namakan kawasan ini sebagai boundary layer. Kerana kawasan ini seolah-olah wujud sempadan, lapisan sempadan. Boundary layer, awak boleh faham daripada maksud dia sahaja. Dia adalah seolah-olah satu lapisan. Satu lapisan yang memisahkan sempadan di antara boundary apa? Dia adalah satu layer yang merupakan boundary di antara velocity distribution dengan uniform flow di atasnya. So ini adalah secara ringkas untuk memahamkan awak tentang idea boundary layer. So di dalam nota ideal flow, saya ada tunjukkan lebih kurang sama dengan boundary layer ni. Kalau awak lihat video saya di peringkat awal tu, kita ada nampak. Oleh itu, kita namakan di atas ini sebagai inviscid flow. Kerana kita beranggapan bahawa effect of viscosity is not affected. Maksudnya viscosity dia tidak mempengaruhi aliran, menyebabkan had laju yang berlaku di sini akan sentiasa sama. Dia bentuk empat segi. Tetapi di dalam boundary layer di bawah ini, kita katakan bahawa viscosity iaitu shear stress bertindak menyebabkan had laju di bawahnya akan menjadi, ataupun had laju di dalam kawasan ini akan menjadi berubah-ubah. So apabila kita telah mengetahui ada boundary layer, di sinilah kita kata pengiraan menjadi kritikal, kerana anda perlu untuk membezakan antara small u dan capital U. Small u itu di mana? Small u ialah had laju yang berubah-ubah di dalam boundary layer. So kita tulis sebagai small u. So had laju yang tidak berubah, kita akan tulis capital U. So kita akan barkan seperti itu. So yang atas ni pun capital U, ini pun capital U. So had laju yang di dalam ini kita kata adalah small u. Jadi kalau kita lukis dalam keadaan besar gini, kita ada velocity profile. Kita ada di sini dan seterusnya. So kalau katakan let's say kita ada 5 molekul. So kalau molekul 1 ni kita boleh tulis lah U1 sama dengan 0. Ni U1, U2 mungkin 1 meter per second, U3 sama dengan 2 meter per second, ni U3 sama dengan 3 meter per second. Kat sini mungkin had laju uniform flow. So kita tulis U besar sama juga dengan 4 meter per second. So U capital U ni 4 meter per second. So maksudnya had laju di sini sama juga dengan 4 meter per second. Boleh nampak penggunaan small u dan juga capital U.
Okay, dan small u itu menunjukkan had laju yang berubah-ubah di dalam velocity distribution, dan capital U sebenarnya adalah merujuk kepada had laju uniform ataupun kita kata had laju sebelum ia melalui sesuatu objek. Itu pertama yang saya harap pelajar faham berkenaan dengan boundary layer, inviscid flow dan juga uniform flow. Okey, so kemudian kita akan melihat juga berkenaan dengan keadaan boundary layer. So kita kata boundary layer sama juga yang telah kita belajar di dalam fluid mechanics 1 untuk flow in pipe. Kita ada lamina, kita ada transition dan kita ada turbulent. So di dalam lamina kita beranggapan bahawa di dalam boundary layer tidak ada chaotic effect. So maksudnya had laju akan bergerak secara sekata dan streamline akan terjadi dengan cantik. Dan di dalam turbulent di sini, kita mengatakan bahawa apa yang berlaku di dalam boundary layer, so velocity ataupun streamline akan menjadi chaotic. Chaotic betul bermaksud streamline akan bergerak memotong antara satu sama lain. Okay, tetapi di dalam lamina, streamline yang berlaku akan sentiasa mengikut aliran masing-masing. Okay, so dia mengikut aliran masing-masing. Okay, yang kat sini dia cross each other. Itu sebab dia jadi turbulent. Okay, walau bagaimanapun kita kata perkara ini bukanlah berlaku secara mendadak. Maksudnya bukanlah lamina 100% and then split second turbulent 100%. Dia akan ada percentage of changes. So maksudnya sekiranya di sini mungkin transition di sini mungkin kita kata lamina masih lagi banyak 80% tetapi turbulent telah menjadi 20%. So di hujung di sini mungkin kita kata lamina 10%, turbulent telah menjadi 90%. Oleh itu pada keadaan ini turbulent di sini kita beranggapan bahawa 100% adalah turbulent. Okay. Jika kita mengambil kira takrifan transition. Oleh itu, pertama awak dah faham bahawa boundary layer juga mempunyai keadaan lamina dan juga mempunyai keadaan turbulent. Jadi persoalannya bagaimanakah cara kita untuk menentukan sama ada ia lamina atau turbulent. Untuk di dalam fluid mechanics 1, saya rasa pelajar telah faham bahawa kita mengira, kita menentukan lamina atau turbulent dengan menggunakan Reynolds number. Okay, jadi saya ulang balik. So Reynolds number digunakan untuk menentukan lamina atau turbulent, dan sebelum ini di dalam fluid mechanics 1 kita telah mengira lamina atau turbulent di dalam satu keadaan dinama flow in pipe. Okay, flow in pipe. Okay, di dalam flow in pipe, apa rumus yang kita gunakan? Kita menggunakan idea rho VD over mu. Di mana D ialah inner diameter dan mu ialah dynamic viscosity. So, bagaimana range dia? So, kita dapati bahawa sekiranya lamina, kita dapati bahawa Reynolds number adalah kurang daripada 2000. Dan sekiranya turbulent, kita dapati bahawa Reynolds number adalah lebih besar daripada 4000. So apa yang berlaku di antara 2000 dan 4000 kita anggap itu adalah transition area. Okay, ini flow in pipe. Okay, yang di sini penting, awak kena ingat. Okay, di dalam keadaan boundary layer, kita tidak boleh menggunakan rumus flow in pipe. Okay, kita akan menggunakan rumus khas untuk penentuan sama ada aliran tersebut lamina atau turbulent. Dan awak kena ingat yang dimasukkan dengan lamina dan turbulent itu ialah flow line ataupun flow yang berlaku di dalam boundary layer, bukan di luar boundary layer. Okay, so ini apa yang telah awak belajar di dalam fluid mechanics 1. So kita lihat apa rumus yang digunakan untuk boundary layer. Okay, untuk boundary layer, kita masih lagi menggunakan Reynolds number. Tetapi rumusnya ialah, rumusnya adalah rho VL over mu.
So rumusnya hampir sama, kita hanya menukar parameter diameter kepada parameter L. Kenapa kita tukar? Kerana kita tidak ada nilai diameter. Okay, kita oleh itu kita kena replace diameter dengan satu lagi dengan parameter yang lain yang memberi kepentingan yang sama. So kalau nak idea ini sebenarnya kita boleh buktikan dengan menggunakan dimensional analysis. Saya rasa pada fluid mechanics 1 awak telah diajar menggunakan idea Buckingham Pi theorem, bagaimana untuk kita melihat parameter yang macam mana kita perlu classifykan, geometrical, kinematic and dynamic. Kemudian kita akan buat pengiraan dimensionless calculation dan finally kita boleh dapat nilai equation. Okay. Jadi saya tak nak cerita panjang. Awak pun boleh nampak Reynolds number untuk flow in pipe adalah rho VD over mu. Jadi kita kata di dalam boundary layer rho V dan mu di sini masih lagi parameter yang sama. Oleh itu kita gantikan parameter diameter di sini dengan satu lagi parameter yang sama pentingnya. Oleh kerana diameter di sini adalah reflect geometry, unit dia adalah meter, oleh itu kita kena ganti dengan satu lagi parameter geometri yang mempunyai unit meter. Jadi kita dapati bahawa di dalam boundary layer kita akan lebih kepada menggunakan flat plate. So ini objek adalah flat plate. Okay. Kenapa kita menggunakan either flat plate? Kerana kita ingin fokus pengiraan yang berkaitan dengan shear stress. So awak pun boleh nampak tadi, even aerofoil yang macam gitu, kita dapati bahawa 10% disebabkan oleh ketebalan objek ini akan memberi drag force dan hanya 90% yang akan menyebabkan skin friction. So skin friction ialah something about shear stress, tau. Jadi untuk memastikan bahawa drag force ini ataupun ketebalan sesuatu objek itu tidak mempengaruhi pengiraan kita, jadi kita akan menggunakan idea flat plate. Oleh itu, rumus yang kita dapat, insya-Allah kita kata hanya mengira kehadiran shear stress. Okay. Oleh itu, di dalam aplikasi ini ataupun di dalam contoh ini kita dapati pertama kita tidak ada diameter, tetapi apa yang kita ada, kita akan ada panjang plate. Oleh itu panjang plate kita gantikan dalam terms diameter di sini, kita dapatlah nilai Reynolds number kita rho V L over mu, di mana L di sini adalah panjang plate. Okay. So apakah limit dia? Adakah limitnya 2000 dan 4000? Jawapannya tidak. Okay, limit untuk mengukur sama ada ia laminar atau turbulent, dia menggunakan satu nilai khusus. Nilai tersebut ialah sekiranya laminar, nilai tersebut adalah kurang daripada 5 darab 10 kuasa 5 dan sekiranya turbulent kita beranggapan nilai tersebut adalah lebih besar daripada 5 darab 10 kuasa 5. So mengikut kalau untuk dalam keadaan ideal lah, maksudnya permukaan flat plate tidak terlalu kasar, angin masih lagi maknanya elok, okay, tidak terlalu laju. 5 darab 10 kuasa 5 ialah dalam keadaan di tengah-tengah transition region. Maknanya dengan beranggapan bahawa turbulent percentage melebihi 50%. So perkara ini yang sebenarnya awak akan belajar di dalam Advanced Fluid Mechanics Master Terms lah. Tapi saya cuma terangkan di sini bukan menjadi silibus awak untuk mengetahui menentukan transition. So apa yang berlaku di dalam transition, kita kata banyak yang boleh dikira, banyak parameter yang mempengaruhi, tetapi ia tidak termasuk di dalam silibus undergraduate. So untuk Advanced Fluid Mechanics kita akan bincangkan berkenaan dengan boundary layer di dalam transition region. So kita simpan dulu perkara tersebut. Okey, yang saya harap awak dapat faham, pastikan awak ingat rumus untuk menentukan laminar atau turbulent boundary layer. Rumusnya adalah rho VL over mu. Kemudian limit, bagaimana awak untuk menentukan sama ada ia laminar atau turbulent, memadai setakat hari ini memadai untuk kita mengambil kira 5 darab 10 kuasa 5 sebagai turning point untuk kita menentukan sama ada suatu aliran tersebut
mempunyai boundary layer laminar atau turbulent. Okey, sekiranya di dalam soalan diberi nilai yang berbeza, maknanya dinyatakan dalam soalan sila ambil transition sebagai 1/10^6, gunakanlah parameter yang diberikan dalam soalan. Okey, so maksudnya rumus yang pertama yang awak kena ingat ialah rho VL, Reynolds number sama juga dengan rho VL over mu, dan juga awak kena ingat 5/10^5 adalah turning point untuk menentukan laminar dan turbulent. Okey, so kemudian kita ingin menentukan berkenaan dengan boundary layer thickness. Okey. Kerana apa? Tadi saya dah terangkan bahawa velocity di sini bermula daripada kosong dan akan membesar, maknanya bergerak laju dan akhirnya akan mempunyai had laju yang sama dengan had laju sebelum ia melalui flat plate. Okey, kemudian ini sekaligus dapat memberi idea kepada kita untuk mengukur apakah ketebalan boundary layer. So maknanya secara ringkas kalau kita ada flat plate kat situ, kita boleh melukis boundary dia kat situ. Kita boleh kata okey daripada titik ini ke titik ini kita boleh kira ketebalannya. So ketebalan itu yang dinamakan boundary layer thickness. Okey. So jadi di sini saya ingin terangkan berkenaan dengan boundary layer thickness. Okey, ia ditandakan dengan simbol delta. So awak tulislah delta seperti ini. Saya harap awak dapat menulis dengan baik. Okay, jangan terkeliru dengan sigma. Okay. So bukan sigma tetapi delta. Okay, kerana awak akan menulis delta ini banyak kali di dalam topik ini. So pastikan awak boleh menulis delta dengan baik. Okay, delta adalah boundary layer thickness. Dan ketebalan ini, okay, yang ini lagi satu awak kena ingat, ketebalan boundary layer thickness kita kata adalah approvable. Maksudnya boleh ditentukan di dalam makmal. Boundary layer thickness adalah satu ketebalan yang nyata. Maksudnya kalau awak boleh nampak boundary layer, awak boleh ambil pembaris dan awak boleh ukur ketebalan boundary layer. Okay, tetapi permasalahannya ialah kita nak ambil jarak for sure daripada permukaan objek ini hinggalah ke mana. Okay, walaupun secara secara ringkasnya kita kata sehinggalah ia menjadi had laju asal. Okay, tetapi di dalam takrifan boundary layer kita memberi nilai ini. Jadi kita baca dulu. Apakah takrifan yang dikatakan boundary layer thickness atau ketebalan lapisan sempadan? Tapi kita dalam Inggeris kita kata boundary layer thickness ialah jarak tegak lurus terhadap permukaan tegar. Permukaan tegar membawa maksud solid object dan diukur dari permukaan badan tegar hingga ke bahagian aliran yang mempunyai had laju sama dengan 99% had laju aliran bebas U. Okey. Pertama kita kata apa yang dimaksudkan dengan permukaan badan tegar, ini membawa maksud solid object. Maksudnya kita punya flat plate. Okey, ke bahagian aliran yang mempunyai had laju sama dengan 99% had laju aliran bebas. So apa maksud had laju aliran bebas? Ini kita kata sama juga dengan linear velocity ataupun uniform velocity. So kita tengok takrifan Inggeris. Okay, definition is a distance from the surface where the local velocity equal 99% of the free stream velocity U. So maksudnya apa? Maksudnya kita tahu sekiranya kita ada satu solid object kat sini, flat plate. Okay, saya padam dulu. Okay, let's say kita ada satu flat plate di sini. Okay, kita ada flat plate. Okay, kemudian apa yang dimaksudkan a distance, kalau kita lihat kat sini jarak tegak lurus. So maksudnya kita ingin mencari jarak tetapi jarak tersebut mestilah tegak. Maksudnya jarak pada paksi Y. Okay.
Kemudian kita kata a distance from the surface where the local velocity. So local velocity ni apa? Local velocity adalah small u. Equal 99% of the free stream velocity u. So free stream velocity kita kata adalah capital U ataupun uniform flow. So di sini ini adalah capital U. Membawa maksud macam mana? Kita ketahui bahawa molekul pada permukaan ini tidak bergerak menghasilkan had laju U sama dengan kosong. Kemudian kita kata molekul di atasnya akan bergerak sedikit sehinggalah satu molekul di sini kita beranggapan ia bergerak dengan had laju 99% capital U. Dan had laju molekul di atasnya akan bergerak dengan had laju 100% capital U ataupun 100% free stream velocity. Oleh itu, delta ialah jarak daripada permukaan ini sehinggalah kepada ketinggian local velocity iaitu small u di sini, okay, yang sama dengan 99% free stream velocity. So kita tidak mengukur ketinggian daripada kosong sehinggalah ke 100%. Tidak. Kita hanya mengira daripada kosong di sini sehinggalah 99% capital U. Okey, boleh ke takrifan ini? Awak boleh imagine ke? Okey, saya harap. Okey, so saya harap awak dapat boleh menerangkan semula bagaimana boundary layer formation berlaku, macam mana boundary layer terhasil seperti yang saya telah terangkan tadi, dan awak juga boleh menulis takrifan boundary layer thickness. Okay. So kemudian equation di dalam fluid mechanics ini kita kena menukar takrifan ini kepada mathematical expression. So apa mathematical expression dia? Kita boleh tulis sebagai ini. So maknanya kita boleh tulis boundary layer thickness can be expressed as delta is equal to y, means it is equal to distance on y axis. Awak kena ingat, kita mengukur jarak tegak, maksudnya jarak dalam y axis. So delta is actually a y axis. So from where to where? So from 0 for sure, from 0 until u equal 99% of capital U. Okay, jadi sekiranya awak diminta untuk menerangkan apakah itu boundary layer thickness dan sebagainya, pastikan awak boleh melukis velocity profile dan awak boleh menulis equation ini. Okay, markah sebenarnya terletak pada U sama dengan 0.99 U. Kerana ini adalah syarat ketinggian daripada kosong sehinggalah daripada U sama dengan kosong, di sini kita ada U sama dengan kosong sehinggalah pada ketinggian U di sini sama juga dengan 99% capital U. Okay, 99% sama dengan 0.99. Okay. Kemudian boundary layer thickness ini. Okay, boundary layer thickness ini seperti yang saya katakan tadi, dia adalah measurable, sesuatu yang awak boleh ukur. Okay, oleh itu unit dia adalah di dalam meter. Maksudnya sama ada awak nak beri milimeter, mikron atau sebagainya, boleh. So unit dia adalah meter, dan kalau kita belajar di dalam dimensional analysis, unit dia adalah length, L. So any length unit is accepted. Awak nak cakap 5 mm, 5 meter, 5 mikron, okay, 5 mikrometer dan sebagainya adalah boleh. So awak kena ingat, boundary layer thickness ada unit. Unitnya adalah meter. Okay, ini first yang awak kena ingat, boundary layer thickness, dia di simbolnya adalah delta dan dia adalah jarak pada paksi Y daripada kosong sehinggalah 99% capital U. Okay, capital U di sini kita akan menggunakan ideal free stream velocity. Tetapi sekiranya kita relatekan dengan ideal flow, ia sebenarnya membawa maksud uniform flow. Maksudnya had laju fluid yang datang sebelum mengenai sesuatu objek.
Okey, kemudian saya ingin memperkenalkan lagi tentang ada lagi dua jenis thickness yang kita perlu tahu. Okey. Dua jenis thickness ini dibuat kerana apa? Kerana pertama, kita dapati bahawa rumus yang kita dapat di sini tidak banyak membantu kita. Dia hanya lebih mengatakan bahawa thickness adalah jarak pada paksi Y dari satu point ke satu point. So, awak tidak dapat membuat apa-apa mathematical proses. So, kita kata delta sama dengan Y. Tak tahu delta, maksudnya tak tahulah nilai Y. Okay, jadi kita simpan dulu perkara tersebut. Kita kata, oleh itu kita kena buat beberapa equation supaya kita boleh create a few new equation. Then by using that equation, maybe we could solve or we could calculate the value of delta. Itu tujuan dia. Kita kena buat something supaya kita dapat equation yang boleh membantu kita mengira apakah boundary layer thickness. Jadi sebelum kita ingin ataupun sebelum kita buat equation, kita kena pastikan bahawa equation kita memenuhi beberapa syarat wajib daripada dunia mechanical. Maksudnya secara fizik. Okay, apa syarat wajib itu? Pertama, kita kata kita mesti conservation of mass. Okay, sebelum kita buat equation, kita kena make sure conservation of mass. Dan ini di dalam ideal flow, kita dah uji dengan menggunakan continuity equation. So, maknanya kalau kita nak buat equation, kita kena make sure conservation of mass akan dipenuhi. Nombor dua, kita kata disebabkan oleh fluid itu bergerak dengan certain velocity, oleh itu for sure apabila ada mass dan ada velocity, tentu ada momentum. Oleh itu kita kata kita juga kena make sure bahawa conservation of momentum akan dipatuhi. Okay. Jadi sebelum kita nak buat equation, kita kena make sure kita kena derive kita punya equation berdasarkan dua perkara ini. Oleh itu, saya akan memperkenalkan awak dua jenis thickness. Pertama adalah displacement thickness dan yang kedua ialah momentum thickness. Okay, momentum thickness dia menggunakan idea conservation of momentum dan displacement thickness dia akan menggunakan idea conservation of mass. Okay, kita melihat first, kita melihat simbol. Simbol yang digunakan untuk menggambarkan displacement thickness ialah delta star. So awak tulislah delta dan awak tulislah star. Ataupun delta, ada orang tulis star macam itu. Tapi saya tak galakkan lah yang ini. Okay, so maknanya kita ada delta dan awak letak tanda asterisk. So selalunya orang panggil delta star. Okay. Takrifannya ialah jarak yang dianjakkan oleh bendalih diukur tegak lurus dari permukaan badan tegar akibat terbentuknya lapisan sepadan. Okay, atau the distance the surface would have to move in the y direction to reduce the flow passing by a volume equivalent to the real effect of the boundary layer. So kita kata di sini secara ringkasnya ialah satu jarak yang dianjakkan oleh bendalih. So maksudnya apa maksud jarak yang dianjakkan? So anjakkan ini, yang dianjakkan di sini yang sebenarnya dia reflect pada perkataan displacement. So maksudnya ialah satu jarak yang terpaksa kita tolak ke atas, kita buatkan jarak tersebut supaya kita kata idea aliran memenuhi conservation of mass sebenarnya. So itu takrif maksud asal berkenaan dengan displacement thickness. Okay, kemudian yang awak kena imagine ialah, yang awak kena faham ialah displacement thickness dan juga momentum thickness ialah imaginary thickness. Displacement thickness tidak boleh diukur dalam eksperimen. Awak tak boleh nak nampak, oh ini boundary layer thickness, ni displacement thickness, ni momentum thickness, tak boleh. Yang boleh nampak secara real life ialah momentum ialah boundary layer thickness sahaja. Itu kita kata adalah original kita kata adalah real phenomenon. Displacement thickness dan juga momentum thickness lebih kepada effort yang kita buat ataupun calculation yang kita buat supaya
equation kita memenuhi idea conservation of mass dan juga conservation of momentum. Itu tujuan asal. Oleh itu, displacement thickness delta star dan juga momentum thickness tidak boleh dilihat di dalam eksperimen dan tidak boleh diukur secara fizikal. Okey. So kemudian kita melihat cara untuk mengeluarkan equation tersebut. Okey, kita fokus kepada displacement thickness. So, saya harap pelajar dapat ingat lukisan ini. Lukisan ini amat penting di dalam tajuk Introduction in Boundary Layer kerana ia adalah turning point kepada penghasilan rumus yang awak kena ingat untuk menyelesaikan boundary layer. So, jadi apa yang awak kena ingat, yang kena tahu ialah pertama, kita lukislah flat plate. So, maknanya awak lukislah satu plate yang nipis macam gini. Okay. So, kemudian awak lukislah uniform flow. Maksudnya aliran sebelum ia terkena kepada flat plate. So, jadi kita melukislah satu aliran berbentuk empat segi macam gini. Kerana kita beranggapan bahawa aliran ini bergerak dalam keadaan uniform, dalam keadaan sekata kerana tidak ada halangan. Ia bergerak. Maknanya setiap molekul di sini akan bergerak dengan hal laju yang sama kerana kita kata tiada halangan yang mengganggu perjalanan molekul tersebut. Oleh itu, kemudian kita tandalah. Okay, kita tandalah had laju uniform flow ini dengan capital U. So maknanya di dalam nota awak tu mungkin awak boleh menulis U dan bar seperti ini. Capital U. Okay. Dan kita beranggapan bahawa ketinggian ini daripada sini sehinggalah sini kita tandakan sebagai delta. Kerana kita beranggapan ini adalah ketinggian boundary layer thickness. So kemudian apa yang kita buat ialah setelah aliran tersebut melalui flat plate di sini, kita dapati bahawa molekul di bawahnya ini akan melekat kuat. So, melekat kuat ini membawa maksud apa? So, kerana kita kata geseran kuat dan dia akan membentuk keadaan no slip condition. Okay. Dan apa yang berlaku pada molekul di atasnya, kita kata molekul yang di atasnya akan bergerak sedikit dengan certain velocity, yang di atasnya juga bergerak dan seterusnya bergerak sehinggalah pada satu ketika kita kata molekul akan bergerak sama juga dengan hal laju yang datang. Jadi kita tulis di sini sebagai capital U. Okay. Di sini kita kata penyelesaian masalah untuk boundary layer kita akan ada dua equation. Pertama ialah Blasius equation, yang kedua ialah von Karman. Okay. Dan bezanya ialah kita belajar ini sebenarnya adalah von Karman equation, tapi nanti saya terangkan di peringkat di slide yang lain. Kita pakai assumption yang lebih luas, iaitu boundary layer thickness sebenarnya diukur daripada had laju U sama dengan kosong sehinggalah had laju U sama dengan capital U. Okay, kat sini kadang-kadang pelajar dia mudah terkeliru kerana di peringkat di slide yang sebelumnya saya mengatakan bahawa delta boundary layer thickness tu sama juga dengan Y pada ketika U sama dengan 0.99 capital U. Jadi kita menggunakan idea 99%. Tetapi di sini kita tidak menggunakan 99% kerana apa? Kita bundarkan nilai 0.99 ini kepada 100%. Itu sebab kita kata ketinggian delta di sini adalah bermula daripada solid object, daripada U sama dengan kosong sehingga U sama juga dengan capital U. Okey, ni kawasan. Okay, so kemudian apa yang perlu buat lagi ialah kita kena faham bahawa kita perlu mengira gambar rajah ini. Kita perlu mengira conservation of mass. So jadi kita tahu bahawa kita telah belajar di dalam fluid mechanics 1, density boleh dikira menggunakan idea mass over volume. So oleh itu kita boleh mengira nilai mass sama juga dengan rho yang didarabkan dengan volume.
iaitu isi padu. So rho adalah density, so jadi kita tak banyak tak risau. Volume di sini, okey, volume di sini membawa maksud memadai untuk kita mengira apakah volume di kawasan ini. Maknanya volume di kawasan yang masuk. So kalau volume di kawasan yang masuk, kita kena mengira panjang ini, maknanya kita mengira panjang ini didarabkan dengan tinggi ini dan didarabkan dengan lebar objek itu. Kerana kita nak kerana bentuk dia adalah seperti ini. Okay. So jadi isi padu adalah panjang ini, darab ini dan darab ini. Okay. So jadi kita cuba reflectkan perkara tersebut di dalam pengiraan kita. Oleh itu, rho darab volume sama dengan panjang darab tinggi darab lebar. So panjang kita anggap sama dengan U. So kita tulis U. Tinggi di sini kita kata kita beranggapan bahawa ini sama dengan delta. So kita tulis delta. Dan lebar di sini kita anggap bahawa lebar ini sama dengan 1 unit. Ataupun kita kata sama dengan 1 meter. Oleh itu kita letaklah nombor 1. Okay, kerana apa? Kerana kita beranggapan lebar ini juga akan jadi 1 unit. Okay, so jadi kita kata oleh kerana lebar input dan lebar output adalah sama, oleh itu kita boleh meringkaskan perkiraan kita dengan beranggapan bahawa lebar sama dengan 1 meter. So jadi kalau kita selesaikan equation ini, kita dapati bahawa mass objek yang masuk di sini ataupun mass pada inlet adalah sama dengan rho U dan delta. Okey, kemudian kita kena mengira conservation of mass. So conservation of mass ni macam mana? Kita kena make sure bahawa mass pada inlet, okey, ini inlet semua, sama dengan mass pada outlet. So ini outlet. Okey. Tetapi sekilas pandang kita telah tahu bahawa mass pada outlet kurang sedikit daripada mass inlet. Kerana apa kurang? Kerana bentuk yang terhasil di sini kita kata bukanlah bentuk empat segi. Jadi kawasan yang berwarna hijau di sini sebenarnya kita kata adalah losses yang berlaku di antara inlet dan outlet. So macam mana losses boleh berlaku? Yang ini disebabkan oleh berlaku geseran pada molekul di bawahnya. Oleh itu, ekstra energi diperlukan untuk melawan geseran. Okey, itu yang maksudnya. Dan oleh kerana bentuk ini menyebabkan conservation of mass tidak dipatuhi. Oleh itu, sekiranya kita meneruskan pengiraan, kita dapati bahawa equation kita akan salah kerana tidak memenuhi continuity equation ataupun conservation of mass. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kata bahagian yang berkurang di sini, okay, kita kena kira berapakah area dia dan kita kena top up bahagian di bahagian atas. Okay, boleh faham Okay, jadi sewaktu kita top up ni, apa yang berlaku? Okay, apa yang berlaku ialah kita tahu bahawa had laju ini adalah capital U dan had laju di sini juga mesti capital U. So jadi maksudnya kita dah tahu tinggi ini dan kita anggap bahawa pertambahan tinggi ini adalah displacement thickness. Maksudnya satu distance ataupun satu jarak yang perlu awak anjakkan, yang awak kena lift up supaya total mass pada inlet dan juga total mass pada outlet akan menjadi sama. So idea dia mudah sahaja, seolah-olah kita ambil kawasan yang ini, so kita top up ke dalam kawasan yang ini. Okay, itu sahaja. Oleh kerana kita telah tahu nilai U di sini, membawa maksud kita boleh mengira nilai delta star.
Okay, saya harap awak dapat imagine pengiraan yang kita buat. Jadi bagaimana untuk kita mengira conservation of mass? Tentulah kita kata inlet adalah kawasan ini. So kita kira conservation mass pada kawasan ini. Dan kita akan campurkan dengan mass pada kawasan B. Dan kita campurkan mass pada kawasan C. Okay. So jadi kita buat pengiraan kita. Kita kata conservation of mass adalah sama dengan MA sama dengan MB campurkan dengan MC. So kemudian MA di sini mass pada area A, ini area A, ini A. Okay, mass pada area A kita telah kira sama dengan rho U delta. So jadi kalau kita kira MA sama dengan rho U delta, dan untuk gambar rajah ini antara C dan B tentu mudah kita mengira nilai C kerana bentuk dia empat segi. Oleh itu kita tulislah nilai mass pada C sama dengan rho U delta star. Okay, kat mana kita nak mengira rho U delta star? Kita ketahui bahawa mass sama juga dengan rho U dan delta seperti keputusan ini. Jadi untuk C, mass untuk C kita kata rho dah tentu sama, U dah tentu sama. Okay. Cuma di sini awak kena alert. Awak nak memilih capital U ke nak memilih small u. So di dalam keadaan ini kita memilih capital U. Kerana apa? Kerana had laju di sini adalah had laju capital U. Atas pun capital U. Okay. So jadi rho capital U, and then ketinggian ini ialah delta star. So awak tulislah delta star. Okey, itu yang kita dapat rho U delta star. So kemudian kita boleh mengira mass on in M area. Kita boleh tulis sebagai integration 0 to delta rho U dan dy. So bagaimana kita nak mengira yang mass in B? So awak boleh imagine, awak boleh melihat gambar rajah ini. Okay. Kita tahu bahawa di dalam area B, okay, area bukanlah satu objek yang simetri yang boleh kita mengira dengan mudah panjang, darab, lebar. Ia adalah satu curve yang memberi nilai yang berbeza-beza. Oleh itu, apa yang kita buat, kita assume kita ingin selesaikan satu permukaan yang kecil dahulu. So, ini adalah permukaan yang kecil. So, kita anggap bahawa kita ada satu permukaan yang kecil yang ini. Oleh itu ketinggiannya ialah dy dan had laju untuk kawasan yang berlori ini adalah small u. So yang itu saya harap awak dapat berhati-hati. Awak kena faham apakah had laju yang berlaku di kawasan tersebut dan apakah ketinggian. So jadi kita tahu had laju adalah small u, ketinggian adalah dy. Oleh itu kita boleh mengira luas ataupun kita kata mass untuk kawasan berlorik. Okay, rumus asal dia sama juga dengan rho dan volume. So kita kata ini sama dengan rho. So volume di sini kita kata adalah kawasan empat segi di sini. So jadi kita masukkan nilai. So dia akan menjadi rho u dy. So jadi kalau awak tengok kat sini kita ada idea dia adalah rho u dan ketinggian delta kan. So jadi kalau untuk kawasan B di sini kita boleh menulis rho small u and ketinggian dia adalah dy. Itu kita tulis. So tetapi di dalam equation ini kita dapati bahawa tak boleh kita menulis equation kita kata dalam keadaan sebutan di sini dan sebutan di sini tak ada dy, tak ada dx. Okay, dia menyebabkan equation itu salah. Oleh itu untuk membetulkan equation ini, so apa yang kita buat ialah kita letakkan tanda kamiran. So maknanya kita kamirkan dulu nilai rho u dy dan setelah mendapat kamiran barulah kita boleh mengira membuat pengiraan. Okey, so kemudian di dalam setiap kamiran kita perlu ada limit. So limit yang kita ada adalah 0 hingga delta. So limit ini kita ambil dari mana? Kerana kita melihat di sini bahawa kamiran yang kita nak buat hanyalah sampai sini.
Okey, sampai sini sahaja. Oleh itu, limit dia adalah kosong di sini dan di sini ialah pada delta, pada ketinggian kosong dan juga pada hingga ketinggian delta. So, jadi kita tulislah sebagai apa nama tu, sebagai bentuk berikut. So, kita ada rho u delta sama dengan integral kosong hingga delta rho u dy campur rho u delta star. Kemudian kita rearrange equation ini untuk menjadi rho u delta star sama dengan rho u delta tolak integral, dan kita kena selesaikan terms ini. So, macam mana kita nak selesaikan terms ini? Kita kata yang paling mudah, kita ubah bentuk rho u delta ini kepada bentuk integral. So, kalau kita ubah bentuk integral, kita akan dapat dia adalah rho capital U dan dy. Dan di sini adalah kosong hingga delta. Okey. So, jadi apabila kita ubah, so kita akan kalau kita selesaikan yang ini, kita akan dapatkan tidak ada dy, so akan menjadi rho uy. Dan kalau kita masukkan limit kosong hingga delta, so kita akan dapat dengan rho u delta. So, jadi yang ini kita kata seolah-olah awak boleh bezakan yang ini. Sebenarnya awak bezakan ini kepada delta. So, katakan awak bezakan di delta, rho u delta, awak akan dapat rho u. Okay. So, tapi idea dia ialah kita wujudkan nilai kamiran pada sebutan ini. So, kita boleh factorize sebagai kamiran rho u minus rho u dy, and then kita bawa rho u di sini ke sebelah bawah. So, di sini yang saya katakan tadi, awak kena berhati-hati kerana dua nilai u di sini adalah capital U, tetapi u di sini adalah small u. So, jadi awak kena berhati-hati kerana nilai tersebut tidak boleh kita cancel out. Dan seterusnya, sekiranya kita mudahkan sebutan tersebut, kita boleh dapat kamiran 1 tolak rho u over rho u dy. Dan kalau kita cancel out the value of rho here, so kita boleh dapat integral 1 minus u over u dy. So, rumus inilah yang kita nyatakan sebagai momentum displacement thickness. Okey. So, jadi awak kena ingat bahawa delta star adalah displacement thickness, delta adalah boundary layer thickness, u adalah local velocity dan capital U adalah free stream velocity. So, saya ulang sekali lagi, sekiranya ada ni ada boundary layer dan ini kita kata ada velocity profile. So, awak kena ingat hal laju yang di dalam ini dinamakan small u dengan certain equation. Tetapi capital U di sini, capital U di sini ialah hal laju free stream velocity. So, jadi saya harap awak dapat alert perbezaan di antara small u dan capital U. Okey. Pastikan awak boleh faham, awak boleh menulis formation of boundary layer macam mana. Awak boleh menulis equation untuk boundary layer thickness, delta sama dengan y from at u equal 99% capital U, dan awak boleh melukis gambar rajah ini dan awak boleh derive sehingga kita boleh dapat buktikan bahawa delta star sama dengan integral 1 minus u over u dy. Okey, untuk momentum thickness di sini, okey, kita pergi lagi sikit lah, boleh lah. Okey, so kita pergi kepada momentum thickness. Sekali lagi saya ulang, momentum thickness adalah imaginary thickness. Kita tidak boleh buktikan di dalam di dalam uji kaji. Okey, ia disandakan dengan simbol theta. Okey, definitionnya adalah the distance by which a surface would have to be moved parallel to itself toward the reference plane in an inviscid fluid stream of velocity u to give the same total momentum as exists between the surface and the reference plane in a real fluid. So, jadi diringkaskan ialah jarak yang perlu kita anjakkan juga.
Okay, jarak yang perlu supaya have to be moved. Okay, maknanya how to be moved ni maksudnya jarak yang perlu kita tolak ke atas. Okay, untuk memastikan bahawa ia mempunyai same momentum. So maksudnya idea momentum thickness ini kita buat untuk memastikan bahawa equation yang kita hasilkan akan memenuhi kehendak conservation of momentum. So, kita akan menggunakan gambar rajah yang sama, iaitu first kita akan melukis input ataupun kita kata uniform flow di sini, dan kita beranggapan bahawa momentum pada input di sini akan sama dengan total momentum pada output. Tetapi di peringkat awal kita pun dah faham bahawa oleh kerana bentuk ini bentuk ini tidak empat segi, ada ruangan lebih di sini. Oleh itu ruangan lebih ini kita perlu top up ke dalam satu lagi layer yang kita buat. So itu yang dimaksudkan conservation of momentum. Okay, so kemudian gambar rajah ini saya rasa tak perlu saya terangkan kerana ia mempunyai ciri yang sama. Cuma awak pun faham, kita kena tambah lagi satu layer, kita kena top up lagi. So kita top up bahagian ini. So di bahagian ini kita mengatakan bahawa had laju adalah had laju capital U, sama dengan had laju yang datang, dan ketinggian ini kita nyatakan sebagai momentum thickness, theta. Okay. Dan saya harap awak dapat alert bahawa gambar rajah sebelum ini ataupun gambar rajah momentum thickness mestilah mengambil kira nilai delta star, kerana andai kata delta star kita tidak wujudkan, membawa maksud kita mengira momentum thickness berdasarkan idea ataupun berdasarkan keadaan conservation of mass tidak dipatuhi. Jadi maksudnya kita faham bahawa delta star di sini kita perlu wujudkan kerana dia untuk memastikan conservation of mass dipatuhi. Kemudian barulah kita tambah lagi satu thickness untuk memastikan bahawa momentum thickness adalah sama. Okay. So untuk kawasan yang ini saya rasa saya dah tak perlu terangkan, awak faham dengan penerangan sebelum ini. So kita akan anggap bahawa kita cuba selesaikan kawasan yang kecil dengan ketinggian dy. Okay, idea asalnya ialah mass at inlet mesti mass momentum at inlet mesti sama dengan momentum at outlet. So rumus untuk momentum apa? Rumus dia adalah m didarabkan dengan velocity. So kita tahu bahawa rumus momentum adalah mass didarabkan dengan velocity. Oleh itu, secara ringkasnya untuk inlet nilai mass adalah rho u delta, had laju dia adalah capital U. So pada outlet kita ada 3 area. Kita ada B, ada C dan ada D. Jadi maknanya untuk A dekat sini, okay, kita dapati bahawa mass dia kita boleh kira dengan kameran rho u dy, velocity dia adalah U. Pada B, dia bentuknya adalah 4 segi, oleh itu mass dia adalah rho u delta star, velocity dia adalah capital U. Dan pada C iaitu ni adalah B, ni adalah C dan ni adalah D. Okay, pada D mass dia adalah rho u delta dan velocity dia adalah capital U. Jadi sekiranya kita substitute all the value yang kita dapat, semua kita masukkan semua nilai yang kita dapat di dalam equation momentum in sama dengan momentum out seperti ini. So kita akan dapati sebutan ini. Okay, kemudian kita selesaikan, maksudnya oleh kerana ada 2 U di sini, kita tulis sebagai rho kuasa 2 delta and so on. Kemudian kita dapati bahawa pada peringkat ini ada 2 unknown yang kita tidak ketahui. Pertama ialah nilai delta star di sini dan yang kedua adalah nilai theta. Okay, jadi oleh kerana kita ada 2 unknown, maksudnya tidak mudah untuk kita mengira nilai theta. Tetapi nilai delta star di sini kita boleh ubah kepada bentuk ini kerana pada pengiraan sebelumnya kita telah dapat nilai delta star.
Jadi apa yang kita buat, kita masukkan nilai delta star di dalam rumus ini dan kita boleh dapat sebutan seperti ini. Okey, seterusnya kita selesaikanlah sebutan ini. Apa yang perlu kita buat ialah kita bawa nilai rho u kuasa 2 theta ini ke sebelah kiri untuk kita menjadikan subjek pengiraan kita dan kita ubah, dan seterusnya kita kata kita boleh selesaikan perkara ini sehinggalah kita dapat nilai ini. Okey, setelah kita dapat nilai tersebut, kita ringkaskan lagi. Di sini bermaksud kita bawa rho u kuasa 2 ni ke sebelah kanan. Dan kalau kita selesaikan, kita boleh dapat sebutan theta sama dengan kameran kosong hingga delta. Okey, saya dah terangkan kenapa limit dia kosong hingga delta. Sama juga theta sama dengan integral u over u minus 1 minus u over u dy. Oleh itu, awak perlu ingat rumus untuk momentum thickness ialah seperti ini. So maknanya theta sama dengan integration 0 to delta u over u 1 minus u over u dy. So pastikan awak memahami bahawa u ini adalah local velocity ataupun had laju di dalam velocity distribution, dan capital U ini ialah uniform flow ataupun free stream velocity. Ia bukanlah velocity yang sama. Okay. Oleh itu pastikan awak menulis dengan cara yang berbeza. Saya propose awak tulis small u dan juga capital U. U ada bar di atasnya.